Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, amma ba'd. Kita dah ada 2 siri sebelum ni. Jadi kalau siapa yang berkesempatan hari ini, saya nak habiskan insya-Allah kisah peperangan Badar sempena Maulidur Rasul ni, sampai yang saya berhenti pada beberapa hari lepas ataupun 2 hari lepas. Kita sambung di Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran kathira. Seperti mana saya sebut, para sahabat ridwanullah alaihim majma'in, mereka begitu taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam secara mengejut untuk berhadapan dengan musuh yang 4-5 kali ganda ramai daripada mereka. Mereka tidak berpaling. Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Allah larang mereka bila dah berhadapan dengan musuh, jangan lari. Inilah yang kita faham dalam situasi hari ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila menghadapi wabak maka jangan kamu lari daripada kawasan itu kerana takutkan mati. Maka ulama telah beritahu bahawa sama dengan lari daripada peperangan. Jadi saya tak nak mendalami isu wabak, tapi kita sambung kisah hari itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mula peperangan selepas mubarazah ni adalah 3 lawan 3 dalam peperangan, mereka akan mula dulu. Jadi selepas itulah baru akan mula attack. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi buat? Nabi ambil sedikit pasir dan Nabi baling. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam baling, maka ianya menyebabkan musyrikin yang datang menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak dapat lihat seketika. Maka Allah Subhanahu wa taala telah refer kepada peristiwa itu dalam surah Al-Anfal, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Allah tidak menafikan kata Nabi tak baling, tapi Allah kata wa ma ramaita, bila kamu baling, wa ma ramaita, kamu tidak baling, tetapi bila kamu baling, Allah Subhanahu wa taala walakinnallaha rama, Allah telah sampaikan. Seperti mana saya sebut, Allah musabbibul asbab, dan Allah Subhanahu wa taala mahu kita bertindak, barulah Allah Subhanahu wa taala akan bantu. Kalau kita tak nak ambil apa-apa step, tak nak berusaha, tak nak pergi, tak nak keluar, maka tak ada bantuan Allah. Allah kata kamu pergi dulu. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Dalam surah Al-Anfal juga, seperti mana saya sebut, surah Al-Anfal ni keseluruhannya menceritakan tentang peperangan Badar. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah keluarkan kamu daripada rumah kamu, iaitu orang Islam, untuk pergi menghadapi musuh yang mana mereka telah menyusahkan kamu selama kamu di Mekah dulu, dan perangi mereka. Anni mumiddukum, kami akan bantu kamu. Wa man nasru illa min indillah, Allah kata kami akan bantu kamu, jangan takut. Innallaha azizun hakim, Allah maha berkuasa, maha bijaksana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam baling pasir itu, Nabi kata syahatil wujuh, maka ia menyebabkan mereka tak dapat nampak buat seketika. Dan Allah Subhanahu wa taala telah hantar para malaikat, bi alfim minal malaikah, 1000 para malaikat yang mendampingi, yang menyertai peperangan itu. Seperti mana saya sebut, bila malaikat Jibril datang jumpa Rasulullah, tanya Rasulullah, bagaimanakah engkau memandang akan para sahabat yang telah menyertai Badar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merekalah yang di kalangan yang terbaik. Seperti mana kita akan dengar ketika Fatah Makkah nanti. Ketika Fatah Makkah nanti, ada seorang ni, dia telah membongkarkan rahsia, sedangkan dia salah seorang sahabat yang telah menyertai Badar. Apa yang dia buat? Dia telah bagi satu sepucuk surat. Di dalam itu dia telah hantar untuk beritahu kepada musyrikin Mekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak datang untuk serang, kan? Maka surat itu dibawa oleh seorang dan dia sembunyikan dalam rambut dia. Allah Subhanahu wa taala telah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi
dapatkan surat tu sebelum surat sampai ke Mekah supaya jangan mereka tahu akan perancangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dapatkan orang tu, dia sembunyikan dalam lambuk pun Allah bagi tahu, Nabi ambil semua. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat tahu siapa yang berikan. Nabi panggil sahabat tu, kata, kenapa engkau buat seperti ini? Maka dia berkata, ya Rasulullah, dia ahli Badar, dia telah menyertai peperangan Badar. Dia kata, ya Rasulullah, kau tahu aku beriman kepadamu, sedikit pun tidak ada keraguan dalam imanku kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi demi Allah aku lakukan ini kerana aku nak selamatkan keluarga aku yang masih di Mekah lagi. Mungkin kalau aku sampaikan berita, dan aku yakin Allah akan beri kemenangan kepada Rasulullah dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan kalaulah aku hantar surat ni, mungkin mereka akan lepaskan keluarga aku, kerana mereka tahu aku pun bersama dengan Rasulullah, mereka akan bunuh keluarga aku. Bila mereka tahu aku bersama dengan Rasulullah, mereka akan tangkap keluarga aku, mereka akan kurung, mereka akan seksa dan lain-lain. Sebab tu saja aku buat. Maka Umar kata, ya Rasulullah, benarkan aku. Aku pancung kepala dia kerana dia telah buat kesilapan. Kemudian dia bersumpah, maka Nabi SAW kata dia cakap benar. Umar tak puas hati lagi. Umar kata, walaupun dia bersaksi benar, tapi pengkhianatan dia mestilah dibalas dengan sesuatu denda yang berat, iaitu saya nak pancung kepala dia kalau tuan benarkan. Pengkhianatan dalam peperangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegasnya berkata, ya Umar, bukankah kau tahu dia salah seorang yang telah menyertai peperangan Badar, dan bukankah engkau merasa siapa sahaja yang telah menyertai peperangan Badar ni, Allah akan kata, ya'malu ma syi'tum, buatlah apa saja, Allah telah ampunkan kamu. Kerana apa? Mereka keluar tanpa persiapan apa-apa, tapi mereka tak berundur pun, walaupun 4-5 kali ganda musuh yang menyerang mereka. Subhanallah, ini para sahabat peperangan pertama, mereka tak undur pun. Ajib mereka punya semangat, kan, mereka punya keyakinan mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita kena belajar, kan. Ya ayyuhallazina amanu, Allah berfirman dalam surah Al-Anfal lagi, ati'ullaha wa ati'ur rasul, ati'ullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dengarlah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah jadi seperti mereka yang kata kami ni beriman dan kami dengar, tapi mereka tidak taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulalah peperangan. Hari itu saya berhenti Muaz dan Muawiz, 2 orang sahabat muda yang mereka tanya Abdurrahman bin Auf, di manakah Abu Jahal yang kami nak bunuh dia? Kerana apa? Kerana dia telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini perkara yang sama berlaku. Kita tengok apa yang berlaku di sebuah negara yang mana mereka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tak sesuai untuk sebut dalam live ni. Tapi apakah yang kita mampu buat hari ini? Kita tak ada apa-apa. Tapi mereka bila dapat peluang, mereka kata, ya Rasulullah, mereka kata kepada Abdurrahman bin Auf, kata, wahai sahabat, wahai Abdurrahman, kata, seperti mana saya cerita Muaz bisik di sebelah sini, dia kata, wahai Abdurrahman, kenal tak Abu Jahal? Kita kenapa? Dia kata, aku nak bunuh Abu Jahal kerana aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dia banyak menyakiti Rasulullah. Begitu juga Muawiz di sebelah kiri, dia kata, wahai pak cik, jangan bagi tahu kawan saya tu, saya nak bunuh Abu Jahal. Mereka dua pergi. Muaz bila nampak, bila Abdurrahman kata, nah ni untuk korang ni, dia terus lompat daripada jauh dia lompat. Dia berjaya serang, dia potong kaki Abu Jahal, tetapi Ikrimah, anak kepada Abu Jahal, telah serang dia dan telah potong tangan kanan dia. Literally telah potong, sehingga tangan dia tu tergantung. Maka dia tak nak tangan itu mengganggu peperangan tu. Apa dia buat? Dia letak tangan tu di bawah kaki dia, ditarik, diputuskan tangan. Subhanallah, ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam peperangan pun, walaupun tercedera sekalipun, mereka rasa bangga kerana tangan mereka terkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini apa kita, kan, kalau kita kata sudahlah Rasulullah kata tak jadi apa-apa, annaha lakum, perintah Allah kata kamu akan menang, macam mana tangan saya putus? Tak, dia tak mengalah, dia cuba juga, kan. Kemudian Muawiz ni yang serang, kan. Maka Abu Jahal dah almost matilah, tapi dia tak mati lagi selepas mereka serang. Sehinggalah Nabi SAW utuskan Ibni Mas'ud. Nabi kata, pergi tengok mana Abu Jahal, dia dah mati ke tidak. Kan dia ketua, kalau dia mati maka habislah peperangan, kan. Dalam masa yang sama, sahabat-sahabat ada yang telah tangkap. Abdurrahman bin Auf pula, dia telah berhadapan dengan Umayyah bin Khalaf.
Umayyah bin Khalaf. Umayyah ni penakut daripada awal saya cerita kan. Dia seorang yang badan besar kan. Dialah yang menyakiti Bilal, yang dibaringkan Bilal di atas pasir yang panas, dia letak batu kan. Dialah Umayyah bin Khalaf. Dia penakut. Dia terus mula negotiate dengan Abdul Rahman. Dia kata, Abdul Rahman, dia kata, engkau tangkap aku sebagai banduan. Dia kata, engkau kan kenal aku. Dia kata, engkau nak apa? Dia kata, aku bagi engkau semua harta benda. Kerana Nabi SAW benarkan perkara tu, maka dia pun kata, okeylah, kalau macam tu baiklah. Maka dia bawa. Dia kata, ni, aku bagi engkau pedang aku yang mahal ni. Semua ni pun ambil, lagi aku bagi nanti untuk orang Islam. Untuk dia lah, siapa yang tangkap banduan, Nabi SAW berikan tebusan tu kepada orang tu. Jadi Abdul Rahman, seorang peniaga, dia kata, baiklah, Nabi benarkan, maka dia pun tangkap bawa balik. Bila dia nak bawa balik tu, Bilal radhiyallahu anhu nampak. Bilal dan orang kata, mana boleh kau bawa balik dia, bunuh. Kata, dia paling banyak menyakiti Rasulullah, menyakiti orang Islam. Kata, mana? Dia kata, tak. Sahabat lain pun cakap perkara yang. Abdul Rahman kata, tak, jangan. Kata, saya dah bagi jaminan. Kata, tak boleh, saya dah bagi. Dia kata, tak. Maka dia orang serang dia juga, sehingga diriwayatkan kata kaki Abdul Rahman bin Auf telah terluka dalam serangan yang mereka serang, orang lain serang, termasuklah Bilal radhiyallahu anhu. Bayangkan, siapa sahaja yang menyakiti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah telah hari Badar ni Allah bagi mereka sendiri yang balas, mereka sendiri yang bunuh. Subhanallah, ini keadilan Allah yang luar biasa yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa Allah wa yaqta'a dabiral kafirin liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada para sahabat dan khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka punya pengorbanan, mereka berhijrah tinggalkan segala-galanya. Allah kata, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Bunuhlah mereka kan. Maka mereka telah serang dan bunuh Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni, bila mana dah habis peperangan Badar kan, mereka yang syahid daripada kalangan para sahabat lebih kurang 14 orang, mereka kebumikan tanpa solat jenazah seperti mana para syuhada, dan mereka letakkan semua mayat-mayat orang kafir dalam satu telaga di Badar dan mereka tutup. Umayyah bin Khalaf ni, bila mereka cuba angkat dia terbaring di atas padang pasir yang panas, maka tak boleh nak angkat. Bila angkat je tercabut kulit-kulit dia dengan isi. Subhanallah, tengok apa dibuat kepada Bilal, Allah balas yang sama. Allah balas yang sama. Itulah Allama Iqbal kata, jaisa karoge waisa baroge, na mano to karke dekh. Jannat bhi hai, dozakh bhi hai, na mano to marke dekh. Dia kata, apa yang kamu buat, kamu akan dapat balik. Kalau tak percaya, cubalah buat. Syurga pun ada, neraka pun ada. Tak percaya, matilah tengok. Apa dia buat kepada Bilal, Allah Subhanahu Wa Taala balas dengan lebih teruk daripada tu. Sehingga tak boleh nak angkat jenazah dia. Apa dia orang buat? Dia orang cuba angkat, tengok tercabut kulit-kulit dan dia punya daging-daging daripada badan dia. Bila dah selesai perang Badar, last sekali mereka tak boleh buat apa, mereka ambil tanah pasir lagi bubuh atas dia. Subhanallah. Exactly apa dia buat kepada Bilal yang kata ahad kan, ahad. Benda lebih teruk daripada tu Allah telah hina Umayyah bin Khalaf. Dia, masa saya cerita kan, dia suruh isteri dia belilah unta yang paling mahal kan, dia kata yang laju, supaya apa-apa berlaku nanti aku boleh pecut lari balik. Tak ada. Bila mana berlaku peperangan dan mereka attack Umayyah, unta dia sendiri tinggalkan dia lari. Dia berdiri seorang-seorang tengah-tengah padang, dia kata, mana aku nak pergi. Masa tu Abdul Rahman bin Auf datang jumpa dia, dan dia minta Abdul Rahman bin Auf beri keamanan kepada dia, ambil dia sebagai banduan. Tapi maka seperti saya cerita, para sahabat telah serang dia dan telah bunuh dia. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Allah terbunuh mereka seperti mereka telah menyakiti, telah menyusahkan para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dalam peristiwa ni. Macam Utbah, Syaibah, Walid ni, mereka dah mati awal dalam mubarazah, lagi awal-awal lagi mereka dah dimatikan, mereka telah bunuh mereka ni. Siapa lagi yang tinggal? Abu Jahal. Nabi sallallahu alaihi wasallam utuskan, maksud dan leader mereka yang besar-besar ni. Nabi utus Ibni Mas'ud, kata pergi tengok. Ibni Mas'ud tengok Abu Jahal dia dah terbaring dan nafas yang terakhir. Bukan dia yang bunuh, sebab Muaz yang dapat semua, sebab dia yang bunuh. Muaz adalah yang serang, yang saya kata yang potong kaki Abu Jahal. Ibni Mas'ud pergi, apa dia buat? Dia letak kaki dia di dada Abu Jahal. Kita Abu Jahal, dia kata, tengok Allah Subhanahu Wa Taala telah
Allah Subhanahu Wa Taala telah sempurnakan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak tahu kata itu Ibn Mas'ud. Dia tengok Ibn Mas'ud ni seorang hamba kan. Di Mekah dulu dia banyak menghina Ibn Mas'ud. Jadi hari ni saya tak ada masa nak cerita semua kisah tu. Maka Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kata, tengok Abu Jahal kata Allah dah beri kemenangan kepada kami dan telah hina kamu hari ini. Dia masa tu pun dia kata apa? Dia kata apa hina? Dia kata korang lah hina. Dia kata korang bunuh keluarga sendiri. Masa tu pun dia tak mengaku kalah. Maka Abdul Rahman bin Auf keluarkan pedang dan pancung. Sebab dia tinggal nafas yang terakhir, maka yang membunuh Abu Jahal ni tak dikira Ibn Mas'ud, tapi Mu'adh yang serang awal, kemudian Mu'awidh tu yang telah bunuh Abu Jahal. Di muslimat, tuan-tuan perempuan semua, Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan satu kemenangan luar biasa yang mana mereka keluar tanpa perancangan kan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah bantu mereka kan. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kemenangan kepada mereka. Selepas peperangan Badar inilah barulah terbentuk Madinatul Munawwarah sebagai satu negeri ataupun satu negara yang mana diiktiraf oleh musyrikin. Sebelum tu tak ada apa, tapi Allah nak bagi pengiktirafan bahawa sekarang ni Rasulullah bukan lemah lagi. Mereka pun dah menggelabah dengan tentera yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan dengan jumlah yang sangat sedikit, tanpa persiapan senjata apa-apa, tapi boleh menang ke atas 1,000, 1,200, 300 orang kafir. Mereka dah goyang lah, kata ini memang kena iktiraf, kata satu negara yang kuat. Ini Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kemenangan yang luar biasa kepada orang Islam pada peperangan Badar, di mana seperti mana saya sebut, kata yang besar-besar musyrikin, first level mereka, Abu Jahal semua. Abu Lahab pun akan mati, saya akan cerita bila dia mati. Dia tak mati dalam peperangan, tapi dia pun akan mati selepas ini, sebab Allah dah janji. Jadi semua barisan pertama yang pernah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua Allah Subhanahu Wa Taala akan habiskan, Allah akan musnahkan, Allah akan hancurkan dengan peperangan Badar ini. Subhanallah. Jadi mereka telah tangkap lebih kurang 70 orang, 60 hingga 70 orang banduan. Maka mereka bermesyuarat apa yang nak buat dengan banduan. Seperti biasa, Umar radhiyallahu anhu kata, ya Rasulullah, bunuh mereka. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kata, ambil mereka sebagai banduan. Jadi bila ambil banduan, seperti yang kita tahu dalam peperangan, ini kali pertama, maka kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Ini Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Anfal juga. Nabi tak boleh ambil banduan kecuali mereka dah kuat. Dah kuat nanti lain cerita. Sekarang ni tak boleh. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, sebelum ayat ini turun, sebelum wahyu turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah buat keputusan ambil rai Abu Bakar Siddiq. Seperti yang kita tahu, Rasulullah mempunyai hati yang lembut. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nak bunuh mereka kerana mereka telah serah diri. Maka Allah turunkan ayat ni. Umar radhiyallahu anhu jalan ke khemah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa peperangan Badar ni. Mereka selepas perang pun 3 hari mereka duduk di situ. Tujuan mereka duduk di situ 3 hari kerana kalaulah ada lagi mereka rasa mereka boleh serang, cubalah kau nak serang, mana tahu nak menang ke kan, nak try lagi sekali ke. Maka Nabi SAW duduk dalam khemah bersama Abu Bakar menangis bila ayat ini turun. Maka lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arda ad-dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun azim. Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sepatutnya tak ada Nabi pun yang ambil banduan, kan mereka habiskan cerita terus. Kecuali hatta yuskhina fil ard, kecuali bila kamu dah kuat, lain cerita. Sekarang ni kalau kamu ambil mereka, Allah tahu bila kamu lepaskan mereka walaupun dengan tebusan, mereka akan serang kembali. Itulah yang berlaku. Mereka serang kembali dalam peperangan Uhud. Mereka serang balik. Dan Nabi SAW telah buat keputusan ketika itu dengan cadangan Abu Bakar. Maka Nabi menangis dengan Abu Bakar. Bila Umar dapat tahu, melihat Nabi dan Abu Bakar menangis, Umar kata, ya Rasulullah, sebab apa menangis? Kata, kalaulah saya tahu, saya pun akan turut menangis. Dan kalau saya tak faham, saya akan turut menangis kerana tuan berdua menangis. Maka Nabi SAW baca ayat ni.
Kemudian Nabi, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala kata, kerana telah buat keputusan maka teruskan, dan apa saja yang kamu dapat ghanimah tu ataupun tebusan dan harta rampasan itu halal dan kamu boleh ambil dan bahagikan. Maka Nabi SAW bawa pulang. Dalam perjalanan pulang, seperti saya sebut tadi, orang-orang Islam yang syahid Nabi SAW telah kebumikan, dan yang mana orang kufar Nabi semua sekali Nabi bubur dalam satu telaga dan Nabi tutup, kecuali Umayyah bin Khalaf seperti saya cerita tadi. Dalam perjalanan pulang tu, Nabi SAW turun wahyu kepada Nabi SAW berkenaan dengan Uqbah dan Nadhar. Uqbah ni siapa? Yang mana pernah ambil, Abu Jahal kata, siapa yang sedia pergi ambil najis unta ataupun perut unta dengan najis unta tu letak atas Nabi SAW ketika Nabi sedang solat, maka Ibnu Ishaq kata faqama ashqahum, maka yang paling jahat di kalangan mereka bangun, dia pergi ambil. Sampai Nabi dah tak boleh nak angkat kepala dah, bukan ringan, berat perut unta ni. Dan sekali itu dia buat apa? Ada lagi satu, Uqbah buat apa? Sekali Nabi SAW sedang solat, dia ambil kain, dia pergi tutup muka Nabi sehingga Nabi tak dapat bernafas. Begitu jahat dia sekali. Maka dia pun jadi banduan. Dia memang penakut daripada awal. Jadi bila mereka dah berhadapan dengan dia, terus dah dia okey. Dia kata, aku serah diri. Maka Nabi SAW perintah mereka untuk bunuh dia dalam perjalanan daripada Badar pulang ke Madinah. Yang lain Nabi bawa balik banduan, tapi Uqbah, dia kata, apa salah saya? Kata, ini perintah Allah. Nabi SAW kata, ingat tak aku pernah bagi tahu masa kau ludah di wajah aku dulu? Aku pernah kata kita akan berjumpa di luar Makkahul Mukarramah, di mana tangan kamu ketika itu terikat, dan aku akan pancung kepala kamu, aku akan penggal kepala kamu. Maka diriwayatkan kata Ali yang penggal, ataupun ada riwayat kata sahabat lain, maka mereka telah penggal sahabat Uqbah ni. Dan kedua Nadhar. Nadhar ni siapa? Yang dia kata, dia ni bila Nabi SAW baca Quran kepada para sahabat, dia kata apa dengar, dia kata kisah dongeng. Datang sini aku cerita tentang orang dulu. Ada cerita sejarah apa Persian, sejarah Rom kan. Allah turun dalam ayat Quran, Allah kata, wa idh qala Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indik. Dia kata apa? Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha laqulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin. Bila Nabi SAW baca kan, ataupun dibacakan kepada mereka ayat kami, maka dia kata Allah, dia kata aku pun ada banyak cerita macam ni, aku pun boleh cerita kepada korang. Dan dia kata wa idh qala Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indik, kalaulah betul dia kata apa yang Nabi cakap ni, maka turunkanlah hujan batu daripada langit dan datangkanlah awitina bi'azabin alim, dalam surah Al-Anfal ni. Allah kata wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah takkanlah Allah nak turunkan azab sedangkan Nabi ada dengan mereka. Allah bawa dia keluar dan Allah perintah Nabi untuk bunuh. Kedua ni Nadhar ni. Dua mereka ni daripada banduan yang Nabi SAW telah perintah untuk bunuh mereka. Yang selebihnya Nabi SAW telah bawa pulang ke Madinatul Munawwarah. Pulang. Termasuklah Sayyidina Abbas radhiyallahu an, seperti saya dah cerita dalam CD sebelum ni. Nabi larang untuk membunuh Sayyidina Abbas dan dua sepupu Nabi SAW. Allahu Akbar. Bila sampai ke kota Madinah, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan mungkin tahu, Uthman bin Affan tidak menyertai peperangan Badar. Kerana ketika Nabi SAW keluar untuk peperangan Badar, Ruqayyah, isteri kepada Uthman bin Affan, sakit yang teramat. Dan bila Nabi SAW pulang daripada peperangan Badar, subhanallah, orang yang pertama sampai ke Madinah untuk beri berita gembira ketika itu Uthman bin Affan baru selesai mengebumikan Ruqayyah yang telah baru meninggal dunia. Subhanallah, Allah nak ajar Nabi SAW, kata walaupun kamu menang, tetapi ujian akan ada berterusan selepas satu. Nabi SAW pulang dengan kemenangan pun bersedihan kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah ambil nyawa anak baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ruqayyah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW telah perintahkan para sahabat, siapa sahaja yang telah tangkap banduan tu, mereka bawa banduan masing-masing ke rumah masing-masing, dan Nabi SAW minta mereka memberi layanan yang terbaik. Sehingga diriwayatkan kata para sahabat ni, mereka makan kurma dan air, tapi mereka bagi makan roti dan kambing kepada banduan mereka. Subhanallah. Kemudian Nabi SAW perintah mereka untuk
menetapkan tebusan, dan dikatakan tebusan ini ditetapkan mengikut kemampuan setiap orang. Abbas radhiyallahu anhu walaupun dia telah beriman, tetapi kerana dia telah datang dengan mereka, dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya kan beriman, lepaskan saya. Kan maksudnya saya kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak adil. Sebab apa? Semua bayar, jadi kau pun kena bayar. Dan kau kena bayar juga untuk sepupu-sepupu, masuk anak-anak saudara pun bayar sekali 2 orang. Kan Nabi tetapkan lebih kurang 4,000 dirham, zaman tu besar untuk Abbas pun. Abbas kata, saya mana ada duit? Kata, nak bayar kat mana? Saya mana ada duit, dia kata. Sedangkan Abbas ni orang kaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wahai Abbas, kan, wahai bapa saudaraku, mana duit yang kau pernah sembunyi dengan Ummi Fadal, dengan isteri kamu di satu tempat, yang ketika itu kamu kata, kalaulah apa-apa berlaku kepada kami, maka anak-anak kami boleh gunakan duit ni. Subhanallah, Abbas terkejut, dia kata, memang engkau Rasulullah, kau tidak, mana engkau tahu? Kerana itu aku dan isteri aku saja tahu. Macam mana engkau boleh tahu? Maka dia kata, sekarang ni aku lagi sekali repeat iman aku. Dan ulama bagi tahu itulah bermulanya iman yang sempurna Abbas radhiyallahu an, selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada dia, kata, mana harta, maka dia telah berikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ayat khas yang mana Abbas umur hidup dia akan kata. Dia kata, ayat ni Allah turun untuk aku, dia kata. Dalam surah Al-Anfal kata, ayat ni Allah turun untuk aku. Apa Allah kata? Ya ayuhan nabi, qul liman fi aydikum minal asra in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Bagi tahulah kepada banduan kamu yang mana dia tak nak bagi, dia kata saya orang beriman. Itu Abbas lah. Kata, kalau kamu bagi juga, Allah Subhanahu wa taala akan gandakan apa yang kamu bagi itu, dan Allah akan ampunkan dosa kamu. Abbas kata, dia kata, aku menyesal aku bagi sedikit. Kata, setiap apa yang aku bagi hari itu Allah telah balas balik kepada aku berpuluh-puluh kali ganda. Abbas kata. Tu Allah kata, ya ayuhan nabi, qul liman fi aydikum minal asra, katalah kepada banduan. Abbas kata, ayat ni untuk aku, dia kata. Dia selalu bangga, dia kata, Allah turunkan ayat ni untuk aku sebenarnya. In ya'lamillahu fi qulubikum khaira, kalau Allah tahu mereka ni memang baik, mereka tak ada niat pun datang untuk bunuh orang Islam, maka Allah kata, Allah tahu, maka apa yang mereka bagi pun, kan, tebusan tu Allah kata kami akan beri balasan gandaan yang banyak. Salah seorang banduan adalah Abu Al-As, iaitu menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Khadijah, kakak kepada Khadijah radhiyallahu anha, Abu Al-As. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tebusan apa yang datang, iaitu rantai. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok rantai itu, Nabi menangis, kerana rantai itu adalah yang diberikan oleh Khadijah radhiyallahu anha kepada anak dia, itu Zainab radhiyallahu anha. Abu Al-As masa itu belum masuk Islam lagi, dan ketika itu tak ada larangan untuk mengahwini orang bukan Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta Abu Al-As pulang, dan Nabi berikan kembali rantai itu untuk dia bawa pulang. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan maafkan begitu saja, tetapi kerana dah datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk siapa sahaja orang Islam yang ada di Mekah, semua mestilah berhijrah ke Madinah, jadi wajib semua. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu kepada dia, kamu pulang ke kota Mekah, dan kami akan hantar wakil 2 orang yang akan buat camp di luar kota Mekah. Kamu serahkan, bawa Zainab, serahkan kepada mereka, mereka akan bawa kembali kepada aku. Tapi apa yang berlaku? Allah Subhanahu wa taala uji lagi, kan, subhanallah. Allah uji keluarga Nabi paling hebat. Kita tak ada apa, keluarga Nabi kekasih Allah, Allah uji. Ujian mereka sangat berat. Maka Abu Al-As pun dia telah sempurnakan janji dia. Dia pesan kepada adik dia, kata, bawa Zainab radhiyallahu anha dan pergi ke sekian-sekian tempat, orang Islam dah sampai, serahkan kepada mereka, mereka akan bawa Zainab. Tapi dia pula bodoh, dia bawa keluar pada siang hari. Sebelum tu lagi Hind, isteri kepada Abu Sufyan, dia dah dapat clue dah. Dia kata, ni dia orang pulangkan Abu Al-As tanpa apa-apa, ni mesti ada something wrong. Mesti Nabi sallallahu alaihi wasallam nak minta Zainab datang ke Madinah. Maka dia kata, dia pura-pura lah. Dia kata kepada Zainab, dia kata, kalau nak pergi Madinah nanti bagi tahulah. Dia kata, orang lelaki ni mana tahu nak pack barang apa. Ketika itu diriwayatkan Zainab mengandung. Dia kata, kalau nak pergi bagi tahulah, saya akan tolong packkan barang, kan. Dia tipu supaya dia nak tangkap Zainab kalau Zainab nak pergi. Maka adik kepada Abu Al-As ni, dia pula keluar siang hari. Maka orang Mekah dapat tahu, orang Mekah serang dia, subhanallah. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala uji, kan.
Walaupun dia cuba, tak dapat juga dia nak pertahankan, kan. Tak sempat dia nak pertahankan, mereka dah jolok unta yang ditunggang oleh Zainab radhiyallahu anha. Unta tu melompat dan Zainab dalam keadaan mengandung, kan. Zainab ketika itu dalam keadaan mengandung, dia terlempar ke atas dan jatuh berdarah, maksudnya telah gugur kandungan dia, kan. Subhanallah. Maka barulah Kinanah bangun ke depan. Dia kata, sekarang ni siapa saja datang ke depan, dia kata over my dead body, maksudnya lintas aku dulu, kan. Walaupun dia seorang kafir, tetapi dia tetap, kan, dia berpegang kepada amanah yang mana diberikan kepada dia. Dia tak melanggar ataupun dia tidak buat sesuatu, dia tak lari, sehinggalah Abu Sufyan datang. Daripada jauh dia nampak peristiwa ni berlaku, dia terus datang, kan. Abu Sufyan ni, walaupun Abu Sufyan seorang yang ketika itu dia belum beriman lagi, tapi Allah letak kebaikan dalam diri dia. Maka Abu Sufyan pun kata kepada dia, datang, dia kata pergi semua, dia kata balik, dia kata aku ambil jaminan, aku akan pastikan Zainab tak keluar daripada sini. Kemudian dia bisik kepada adik Abul As, Kinanah, dia kata engkau expect apa, kami akan biarkan kamu bawa Zainab pergi pada siang hari macam ni? Mana boleh, dia kata gunalah akal, dia kata kau balik dulu rumah dia. Nanti kau keluar waktu malam ketika semua orang tak ada, masa tu kau serahkanlah kepada siapa yang kau nak serahkan, dan itu kau punya kerja, saya tak tahu. Ada kebaikan dalam Abu Sufyan yang kemudiannya telah memeluk agama Islam. Jadi maka dia pun telah serahkan selepas 3 hari kepada mereka, dan mereka telah bawa pulang ke Madinatul Munawwarah. Banyak pengorbanan yang Allah Subhanahu Wa Taala ambil daripada keluarga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi atas cinta sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mudah sebenarnya apa yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, akulah yang paling banyak disusahkan di antara para anbiya, bukan antara kita. Di antara semua nabi-nabi, nabilah yang paling banyak menderita, muslimin muslimat. Jadi apa yang kita boleh buat untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, kan? Kita hanya sekadar berselawat sedikit sebanyak, itu saja. Sepatutnya kita kena tunjuk cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengikut segala sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan kita beramal dengan sekecil-kecil sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekecil-kecil, sehinggalah yang apa yang kita mampu, dan kita banyak mohon keampunan daripada Allah atas apa yang kita tidak mampu. Itu sajalah hari ini. Kalau ada apa-apa yang tertinggal, insya-Allah saya akan sambung di siri yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit sebanyak yang saya sampaikan ini. Ada lagi peristiwa-peristiwa lain berkenaan dengan tebusan untuk anak Abu Sufyan, kan, yang mana dia mengingkari. Dia kata biarlah, dia kata anak aku kat sana, apa aku nak bagi duit, adalah aku rugi. Orang sekarang salahkan aku sebab aku yang panggil, kan, aku yang kata kat dia orang datang, Muhammad nak serang, menyebabkan begitu banyak kematian berlaku. Orang besar kota Mekah telah mati. Dia dah geram, dia kata biarlah anak aku, dia kata, sebab dia yakin Nabi bukan nak buat apa-apa. Kan saya sebut tadi, Nabi layan lebih baik daripada mereka melayan anak isteri mereka. Sehinggalah dia buat suatu perkara yang tidak sepatutnya, iaitu dia telah kidnap seorang sahabat yang datang ke Makkah, dan dia minta lepaskan anak dia, baru dia lepas sahabat yang tua. Maka itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah buat, walaupun apa yang dia demand itu tidak sepatutnya, tapi Nabi telah lepaskan anak dia. Dan Nabi sallallahu untuk membebaskan sahabat yang tak ada kena mengena pun dengan perkara ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tunjuk kepada kita, dia telah memegang kepada setiap janji yang dia janji dengan, walaupun dengan orang musyrik. Seperti mana Huzaifah bin Yaman, dia tak pergi kerana dia telah janji dengan orang musyrik, kata dia tak akan memerangi mereka, kan. Barulah orang musyrik lepaskan pada satu ketika dululah, dia pun tak menyertai Badar. Jadi inilah sedikit sebanyak saya kisahkan atas cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah perang sebenar yang mereka menghadapi, dan mereka telah bersedia untuk korbankan nyawa mereka. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Insya-Allah kalau ada masa saya akan go through surah Al-Anfal ni untuk cerita apa yang Allah Subhanahu wa taala sendiri cerita, kan,
wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah wallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Ini adalah berkenaan dengan mereka yang mana Nabi lepaskan, ambil janji kata kamu tak akan serang orang Islam, mereka serang juga. Allah kata kami tahu mereka akan buat juga. Mereka akan buat juga. Wa in yuridu khiyanataka faqad khanu Allah min qablu fa amkana minhum. Kata mereka nak mengkhianati Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui perkara ini. Itu sajalah daripada saya hari ini. Mudah-mudahan apa sedikit sebanyak yang saya sampaikan dapat saya sendiri ambil iktibar, dan juga semua yang mendengar ini share, semua ramai lagi dapat manfaat insya-Allah. Subhanallah bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.